Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 26 Oktober 2023. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran pada minggu ini. Sebentar saja lagi siaran kami akan dimulai dengan bacaan kunut nazilah yang dialunkan oleh Ustaz Muhammad Zakwan bin Ghazali, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita Majlis Perasmian Program Fertigasi Tanaman Cili Usahawan MAIS di daerah Segamat. Diikuti berita Majlis Agama Islam Negeri Johor turut serta dalam program World Forum Zakat dan Wakaf 2023 dan membuka reruai produk usahawan asnaf. Seterusnya berita Atase Pendidikan Johor Ustaz Firdaus Omar berkunjung ke Jordan untuk meningkatkan kebajikan anak-anak pelajar Johor. Rangkuman berita diteruskan dengan program Zakat di Hati bersama komuniti bersempena Bulan Barakah Zakat 2023 di daerah Johor Bahru. Diikuti berita sebuah keluarga musafir tanpa arah tuju dijumpai dan diberi bantuan. Rangkuman berita diakhiri dengan berita Majlis Haiti Majlis Agama Islam Negeri Johor bersama rakan niaga di Hotel Impiana, Senai. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati, iaitu tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Anwar bin Isnin, Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor, daerah Segamat. Sama-samalah kita saksikan. Demikianlah tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran pada minggu ini. Semoga semua mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Barakah zakat, gandakan harta dengan berzakat. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabik ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzihum 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 wansurna alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Siti Hajar Ahmad, Khamis 26 Oktober 2023. Terus ke rangkuman berita. Program fertigasi tanaman cili usahawan Majlis Agama Islam Negeri Johor yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan golongan asnaf ini melibatkan 5 usahawan terpilih yang telah menerima bimbingan daripada mentor berpengalaman. Sebanyak 3,000 polybag cili ditanam secara fertigasi dengan penggunaan teknik penyiraman air dan pemupukan yang efisien diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik kepada usahawan asnaf.
Majlis perasmian dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Ismail Haji Abu, Wakil dari Perbadanan Usahawan Johor serta Ketua Pimpinan Masyarakat setempat. Selain daripada penanaman cili, program ini juga melibatkan program sumbangan bakul makanan kepada 50 penerima asnaf di kawasan sekitar, membuktikan komitmen Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk membantu golongan yang memerlukan. Tidak terhenti di situ, Wakil Majlis Agama Islam Negeri Johor turut melawat Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kenangan Batu Anam untuk melihat sendiri keadaan bencana kebakaran yang menimpa asrama sekolah tersebut. Dalam usaha membantu sekolah dan pelajar yang terlibat, Majlis Agama Islam Negeri Johor menyumbangkan sebanyak RM20,000. Sumbangan ini diserahkan oleh Juru Audit Majlis Agama Islam Negeri Johor, Puan Firdaus Mokhtar kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kenangan Encik Jamil Sajuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Sekolah SMK Seri Kenangan Segamat. Bersama saya di sini Pengetua Sekolah SMK Seri Segamat. Apa khabar tuan? Khabar baik, alhamdulillah. Hari ini kita ada menyampaikan bantuan daripada MAIS. Boleh bertanya sedikit berapa ramai student dalam sekolah ni tuan? Pelajar kita seramai 463 orang. Dan kita ada pelajar lelaki lebih kurang 163 dan pelajar perempuan kita ada 300 orang pelajar. Dan kita mengharapkan bantuan yang diberikan oleh Majlis Agama Islam Johor dapat meringankan beban kepada para pelajar yang terkesan. Kita ada 34 orang pelajar lelaki yang terkesan dan 17 orang pelajar perempuan yang terkesan akibat daripada peristiwa inilah. Dan insya-Allah bantuan yang diberikan kepada pelajar kami kita akan gunakan sepenuhnya khasnya untuk membeli peralatan dan juga pakaian mereka yang musnah dalam kebakaran. Okay. Terima kasih sekali lagi kepada Majlis Agama Islam di Johor kerana atas sumbangan tersebut. Sekian. Program dilanjutkan dengan program insaniah di Kampung Awat Batu Anam, Segamat. Puan Syorifah menerima sumbangan sebanyak RM16,000 untuk baik pulih bahagian dapur yang uzur akibat dimakan anak-anak dan beliau turut menerima bantuan perabot serta kelengkapan lain seperti kipas, almari, tikar getah, meja, rak pinggan dan banyak lagi. Sumbangan ini telah diserahkan oleh penolong pengarah perolehan Majlis Agama Islam Negeri Johor, Puan Salmi Ramli. Makcik Sarifah Fitro ucapkan terima kasih banyak-banyak sama pegawai Ramoy bantu rumah mapan ni sampailah siap bantu perapu-perapu di semua. Terima kasih banyak-banyak. Subhanahu wa ta'ala, rezeki Allah. Program Anakku Sayang juga menjadi fokus dalam program ini. Majlis Agama Islam Negeri Johor menyumbangkan RM1,920 untuk keperluan sekolah agama Kampung Awat. Sumbangan ini diserahkan oleh Juru Audit Majlis Agama Islam Negeri Johor, Puan Firdaus Mokhtar kepada Pengetua Sekolah Agama Kampung Awat, Puan Siti Fatimah. Program ini diceriakan lagi dengan hidangan ayam goreng Muiz yang pastinya menyuntik senyuman kepada anak-anak pelajar. Program diakhiri dengan lawatan ke Tanah Wakaf Labis. Semoga usaha dan sumbangan ini dapat membantu memperbaiki kehidupan dan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang memerlukan. Majlis Agama Islam Negeri Johor bergabung dalam usaha memperkukuhkan instrumen wakaf dan zakat dalam menjamin keselamatan makanan global dengan menyertai program World Zakat dan Wakaf Forum 2023 di negeri Kedah pada 17 hingga 20 Oktober lalu. Majlis Agama Islam Negeri Johor turut membawa elemen inovatif dalam membuka reruai jualan produk usahawan MAIS bagi membuka pintu perniagaan serantau yang jauh lebih luas kepada usahawan-usahawan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badali Shah yang turut hadir dalam forum tersebut telah menyeru untuk meningkatkan peranan zakat dan wakaf dalam memastikan keselamatan makanan global yang mampan. Baginda menggariskan bahawa usaha ini memerlukan identifikasi dan penyelesaian yang jelas serta kerjasama yang erat dari semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan potensi sebenar instrumen zakat dan wakaf dalam menangani isu keselamatan makanan global.
World Zakat dan Wakaf Forum ditubuhkan pada 30 September 2010 dan kini mempunyai 40 negara ahli. Program tahunan ini mengumpul tokoh akademik, penasihat syariah dan para penggiat industri kewangan Islam dari seluruh dunia untuk membincangkan isu-isu zakat dan wakaf yang relevan dalam kewangan sosial Islam. Atasi Pendidikan Johor Ustaz Firdaus Omar bersama-sama Pengarah Education Malaysia Jordan Prof Madya Dr. Razwan Abdul Rashid dan Presiden Anak Johor Jordan Muhammad Irfan Hairuniza melaksanakan kunjungan ke Jordan pada 14 hingga 19 Oktober lalu. Kunjungan ini adalah dalam rangka meningkatkan kebajikan dan pendidikan anak-anak Johor yang berada di Jordan. Satu sesi kunjungan hormat yang mengumpulkan pihak-pihak terbabit telah berlangsung dalam pertemuan ini. Pelbagai isu berkaitan kebajikan anak-anak Johor di Jordan telah diberi perhatian dan dibincangkan dengan teliti. Selain daripada itu, Atasi Pendidikan Johor juga telah bertemu dengan Dr. Muhannad Soleh, Rois Kisim Kiraat untuk membincangkan isu tajsir yang berkaitan dengan anak-anak Johor. Sementara itu, Atasi Pendidikan Johor turut meluangkan masa untuk menziarahi perkuburan anak Johor almarhum Al-Syahid Muhammad Haziq Haikal Makno yang telah meninggal dunia pada 24 Mac 2023 akibat kemalangan di Sokrowi Highway. Selain daripada tugas rasmi, Atasi Pendidikan Negeri Johor turut dapat bertemu dengan anak-anak Johor yang sedang menuntut di pelbagai universiti di Jordan, antaranya Universiti Mokhtar, Yarmouk, Al-Baik dan WISE turut dilawati. Dalam lawatan ini, mereka dapat melihat sendiri sistem pembelajaran yang sistematik dan tersusun di sini dan semoga ini dapat memotivasikan anak-anak Johor untuk lebih bersemangat dan berjaya dalam mengejar ilmu. Kunjungan ini juga tidak akan terlaksana tanpa kerjasama dan sokongan dari pelbagai pihak termasuk Majlis Agama Islam Negeri Johor, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Embassy of Malaysia in Cairo, Embassy of Malaysia in Amman, Education Malaysia in Egypt dan Education Malaysia Jordan. Kerjasama ini merupakan satu langkah penting dalam meningkatkan hubungan antara anak-anak Johor di luar negara dan kerajaan negeri Johor. Sempena Bulan Barakah Zakat 2023, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menganjurkan program Zakat di Hati Bersama Komuniti yang bertempat di Surau Ar-Raudah, Taman Nusantara, Johor Bahru. Program yang telah berlangsung dari 9 pagi hingga 9 malam yang menyediakan pelbagai aktiviti menarik antaranya Door to Door yang mana kami mengedarkan risalah zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor dan menyediakan cenderahati istimewa kepada penerima. Ceramah zakat yang disampaikan oleh Sohibul Samah Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor. Ceramah kesihatan, kursus pengurusan jenazah, gotong royong bersama komuniti, aktiviti suka memanah bagi golongan dewasa dan aktiviti mewarna bagi kanak-kanak. Program Zakat di Hati Bersama Komuniti ini telah menjadi platform yang berguna untuk mempereratkan ikatan antara komuniti dan Majlis Agama Islam Negeri Johor sekaligus memupuk semangat gotong royong dan kesedaran berkaitan dengan zakat dalam kalangan masyarakat. Semoga program seperti ini terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada semua. Dalam satu insiden yang menunjukkan tindakan prihatin Majlis Agama Islam Negeri Johor, daerah Johor Bahru telah menjumpai seorang ibu dan 6 orang anaknya yang berada dalam keadaan musafir tanpa arah tujuan. Keluarga ini telah ditemui di sekitar Terminal Bas Lakin di mana ibu tersebut datang dari Bandar Penawar, Kota Tinggi ke Johor Bahru tanpa arah tujuan yang jelas. Dalam tindakan segera, kami bawa mereka sarapan. Selain itu, buat masa ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah turut terlibat untuk menyediakan ibu dan anak-anak ini tempat yang sesuai. Majlis Agama Islam Negeri Johor berusaha untuk menyediakan kediaman transit untuk keluarga tersebut dalam masa terdekat. Semoga keluarga ini mendapat rahmah dan pertolongan yang diperlukan dalam perjalanan mereka. Pada 17 Oktober, Majlis Agama Islam Negeri Johor mengadakan Majlis Haiti Bersama Rakan Niaga di Hotel Impiana, Senai. Dalam majlis tersebut, diadakan majlis serahan zakat perniagaan oleh 10 syarikat. Namun, kebaikan tidak berhenti di situ. Majlis tersebut turut menjadi platform bagi Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk memberikan sumbangan bantuan perubatan kepada 3 penerima yang memerlukan. Adik Adam Akhtar Mursyid menerima RM4,800, Puan Rafiah Chulan menerima RM2,980 dan adik Naufal, anak kepada Encik Sazali Syafi'i, menerima bantuan sebanyak RM34,089.
Majlis serahan bantuan tersebut disempurnakan oleh Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor Gadut. Hadir sama Timbalan Mufti Johor Sohibul Samaha Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Faisal Mohammed, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Ismail Haji Abu dan delegasi dari Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Haiti ini tidak hanya memperkuatkan ikatan antara Majlis Agama Islam Negeri Johor dan rakan niaga, tetapi juga membuktikan bahawa semangat berzakat dalam masyarakat. Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana bersama kami di MAIS TV. Barakah zakat, gandakan harta dengan berzakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersama saya Ustaz Khairul Anwar bin Isnin dalam slot Bingkisan Hati MAIS TV. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan memperkatakan tentang soal rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dan betapa pemurahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam dunia ini sentiasa memikirkan soal rezeki. Ayah dalam membesarkan anak-anaknya sentiasa memikirkan apakah rezeki yang bakal diterima oleh anaknya. Kemanakah anaknya perlu dihantar, kemanakah anaknya bakal bersekolah dan bakal bekerja di masa akan datang. Dan pelbagai lagi bentuk soal rezeki yang sentiasa difikirkan oleh kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahawa ketetapan rezeki ini telah pun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang ada di atas dunia ini semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan jaminan dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Maksudnya, dan tiadalah suatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, Allah menyatakan bahawa semuanya telah ditentukan, telah pun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Az-Zariyat boleh kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia melainkan tujuannya supaya mereka beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sahaja yang Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki kepada sekalian makhluk. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka dalam kita memikirkan soal rezeki, apa yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha untuk mencari rezeki. Dalam masa yang sama kita bertawakal, berserah bahagiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah tentukan bagaimana setiap bahagian daripada kita ini menerima ketentuan, ketetapan jumlah sebanyak mana rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, oleh kerana itu kita yakini bahawa rezeki ini adalah suatu hak daripada Allah, yang tentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak layak untuk mempersoalkan seberapa banyak rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ya,
kita yakin Allah telah tetapkan, Allah pasti akan berikan. Yang penting ada usaha daripada kita selaku hamba-Nya. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini dalam ayat yang lain pula Allah berfirman, di dalam langit ada rezeki kamu, apa yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka antara usaha yang boleh kita laksanakan adalah kita memenuhi segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi segala kewajipan yang perlu kita laksanakan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dengan menunaikan kewajipan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, kita bakal mendapat rahmat, kasih sayang yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kelimpahan, dengan rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala itu, kita makin bertambah-tambah rezeki diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah, antara bentuk usaha yang boleh kita laksanakan adalah kita berdoa kepada Allah. Selain daripada kita bekerja, selain daripada perkara-perkara yang boleh kita laksanakan, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kita lupakan. Kita memohon kepada Allah selaku yang maha kuasa, yang memiliki segala-galanya. Kita ajukan permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adukan segala permasalahan yang kita sedang hadapi pada ketika ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa dia? Kita yakin bahawa Allah mampu untuk menyelesaikan segala masalah yang kita sedang hadapi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan juga Muslim, daripada Warrad, penulis kepada Al-Mughirah, katanya, kata Muawiyah ila Al-Mughirah. Muawiyah menulis kepada Al-Mughirah, diminta kepada Al-Mughirah, kamu tuliskan apa yang pernah kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan kepada permintaan berkenaan, Al-Mughirah pun tulislah. Dia kata apa dia? Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali lepas daripada salat, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah membaca satu doa. Doa ni kalau boleh kita amalkanlah. Apa dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, para pendengar sekalian? Rasulullah baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'faita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tuan-tuan dirahmati Allah, apa maksud dia? Doa yang hujung tadi tu, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang boleh menghalang terhadap apa yang ingin Engkau berikan. La mana', tidak ada sesuatu yang boleh menghalang lima a'taita, kepada sesuatu apa yang Engkau nak berikan. Wala mu'tiya lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada sesiapa pun yang boleh memberikan sesuatu yang Engkau enggan memberikan. Apa yang Allah tak nak beri, tak ada siapa pun boleh berikan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak kekayaan seseorang itu tidak boleh memberikan apa pun manfaat kepadanya. Rezeki yang Allah berikan kepada dia, kekayaan yang dimiliki, kehebatan, keagungan yang Allah berikan kepada dia, takkan boleh memberikan apa-apa manfaat kepada dia, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini kita bacakan selalu seperti mana apa yang telah pun diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah pun dikongsikan oleh Al-Mughirah kepada Sayyidina Muawiyah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebahagian daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suatu contoh yang terbaik untuk kita dalam kita ini menangani soal rezeki
dalam kehidupan kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan pelbagai bentuk rezeki yang melimpah ruah. Khazanah muka bumi ini Allah kurniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan ianya sebagai suatu keutamaan dalam kehidupan baginda. Kerana apa? Keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memastikan manusia di atas muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berjuang bersungguh-sungguh untuk menyampaikan Islam kepada sekalian umat manusia. Tuan-tuan dan rahmati Allah, maka kita melihat apakah contoh yang terbaik yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam soal menguruskan harta. Bagaimana pemurahnya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak contohnya, tuan-tuan dan rahmati Allah. Ya. Antaranya boleh kita lihat satu hadis yang memberikan kita kisah pemurahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini boleh kita lihat dalam kitab Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Apa dia, tuan-tuan dan rahmati Allah? An Anas anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain fa'atahu iya. Daripada Sayyidina Anas, katanya ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lelaki ni nak ya? Lelaki ni minta seekor kambing daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan bahawa ketika itu Rasulullah baru sahaja menerima suatu hadiah daripada para pembesar luar Makkah. Ya, memberikan hadiah kambing yang begitu banyak sampai kan digambarkan kambing itu memenuhi suatu lembah di antara dua gunung. Ya, gunung sini, tengah-tengahnya dipenuhi dengan kambing. Nak digambarkanlah betapa banyaknya kambing yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila Rasulullah ada kambing yang sebegitu banyak, adalah lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta seekor kambing daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta seekor lah daripada bayar banyak tu. Bagi seekor tak ada masalah lah kan. Tuan-tuan dan rahmatullah, agaknya apa tindakan, apakah respon daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, suatu yang luar biasa. Suatu yang kita kadang-kadang tak boleh terfikir dia akan. Apakah tindakan Rasulullah setelah Rasulullah menerima permintaan daripada lelaki berkenaan? Fa'atahu iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keseluruhan kambing yang ada di situ. Nak kamu nak kambing ambil lah semua sekali. Orang tu minta satu, Rasulullah bagi semua sekali. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, lelaki tu punya gembira dan dalam keadaan terperanjat macam tak percaya apa yang berlaku. Ya, lelaki tu balik pergi kat kaum dia. Faqala ay qaumin aslimu. Dia ajak, "Oi kaum, orangku semua sekali, jom masuk Islam." Punyalah gembira dia ni, asal dia tak Islam. Akhir sekali bila Rasulullah memberikan kambing kepada dia, terujanya dia tu, dia masuk Islam dan dia ajak keseluruhan kaumnya untuk memeluk Islam. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kata apa kepada kaum dia? Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Demi Allah, Muhammad ni dia akan memberikan suatu pemberian dalam keadaan dia tak takut langsung jadi miskin. Tak takut langsung hartanya habis keseluruhan. Dia memberikan keseluruhan hartanya kepada lelaki berkenaan. Tuan-tuan dan rahmati Allah, ini antara contoh kisah yang menunjukkan betapa pemurahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan dan rahmati Allah, banyak ulama menghimpunkan betapa hebatnya sifat pemurah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, katanya apa dia? Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-islam syai'an illa ata. Ya, Rasulullah ni tak pernah bila mana diminta sesuatu kerana Islam, melainkan pasti Rasulullah akan berikan apa yang diminta. Ya, dalam suatu kata-kata lain, Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu kata apa? Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat. Tak ada suatu benda pun yang diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kata tak pernah. Rasulullah akan kata ya. Ambil.
ambil. Nak kata tak, sekali pun tidak. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Ini menunjukkan betapa sifat pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak takut miskin dan Rasulullah yakin dengan rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita jadikan sebagai satu contoh pedoman dalam kehidupan kita, dalam kita menguruskan harta yang kita miliki. Ya, letakkan sebahagiannya untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan kebaikan, dan kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita juga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sekadar ini sahajalah apa yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan dengan suat bingkisan hati pada hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat untuk kita semua dalam kehidupan kita yang sementara di atas dunia ini. Jumpa lagi ni masa akan datang, insya-Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.